Kalaulah diberitakan oleh Rasulullah, barang siapa yang muka huduh dan muka hitam tak boleh masuk syurga, saya orang pertama buat pembedahan plastik. Sebab apa Ustaz buat pembedahan plastik? Dah orang huduh dengan hitam tak boleh masuk syurga. Udah pasti nggak masuk surga ya. Saya orang pertama akan jogging pagi-pagi sebelum subuh. Sebab apa? Hadis Nabi cerita barang siapa yang gemuk dan boroi tak boleh masuk syurga. Jadi saya nak kurus nak bagi boleh masuk syurga. Kalau Banyak ikut program diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaber, yaitu program ngaji bareng. Saya harap semuanya teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya, bersama keluarga dan juga penuh dengan semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Masya Allah, kira-kira teman-teman sekarang ini lagi apa? Apakah sudah melaksanakan buka puasa, ataupun lagi menunggu buka puasa, ataupun sudah terawih dan sebagainya? Tolong komentar di bawah ini. Dan saya kira teman-teman mungkin sama dengan saya, menjalankan puasa ini terasa sangat cepat sekali ya teman-teman. Udah hampir mau lebaran ya. Dan semoga puasa pada tahun ini kita semua bisa mendapatkan kesemangatan dan juga mendapatkan fadilah-fadilah yang full, yang sangat luar biasa sekali. Sehingga ibadah yang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji bareng yang kemarin ya, kepada Ustadz Auni Muhammad. Karena videonya durasi panjang, jadi saya potong-potong menjadi 20 menitan ataupun kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan ceramah yang kemarin, karena jujur ceramah yang kemarin itu sangat menyentuh sekali kepada saya, sangat merubah arah pikiran saya juga, dan sangat menambah nutrisi hati, sehingga kita semua harapannya bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, videonya sudah saya persiapkan seperti biasa ya. Yang bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kalau kita kembali kepada menyebut redha Allah, menyebut redha Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah berjumpa dengan Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Lalu dia bertanyakan mengenai bab redha. Lalu apa jawab Aisyah kepada Muawiyah? Aisyah berkata, sesungguhnya barang siapa yang mencari keredaan Allah bersama kemarahan manusia, itu adalah lebih baik bagi dia seperti dia mendapatkan seisi dunia sepenuhnya. Dan barang siapa yang mencari redha manusia bersama kemurkaan Allah, cukuplah manusia-manusia tadi bagi dirinya. Maksud di sini, siapa hari ini yang cari redha Allah walaupun orang tak suka? Dia nak cari kebahagiaan di sisi Allah walaupun orang benci. Dia nak cari benda yang Allah suka walaupun orang duk kutuk. Itu lebih baik bagi dia seumpama dia mendapatkan keuntungan seluruh dunia. Biarlah hari ini orang duk maki, biarlah hari ini orang duk caci, tapi jalan dan corak perjalanan hidup dia tu disukai dan diredai oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi bertepatan dengan jalan syariat dan agama. Tetapi kalau kita hidup hari ini semata-mata nak pujian manusia, semata-mata nak suruh orang kata kita bagus tu, kita bagus ni, tetapi dalam masa yang sama perbuatan kita tu mengundang marah Allah, perbuatan kita tu mengundang murka Allah, maka cukuplah manusia-manusia tadi baginya. Maksudnya cukuplah dia diberati, disibukkan dengan orang-orang tadi. Boleh faham maksud ni? Jadi hidup kita hari ni, biarlah orang nak kata apa, tapi kita nak cari kepentingan yang lebih aula dan utama, ialah redha Allah.
Jangan Bila pedulikan sebut manusia kalimah ya. redha, selalunya perkataan-perkataan seperti ini senang dan cukup mudah kita nak cari dalam kitab yang berbentuk sinopsis dan aliran kepada ilmu tasawuf, ilmu perubatan jiwa, ilmu perubatan diri, ilmu perubatan batin. Kerana perkataan-perkataan dan amalan-amalan mahmudah seperti ini cukup banyak di dalam amalan-amalan tasawuf. Bila sebut redha, dia adalah dua gabungan antara sifat makrifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha di sini mengikut ulama-ulama tasawuf dibahagikan kepada dua benda. Apa yang disebut sebagai redha? Yang pertama ialah redha terhadap hukum-hukum, terhadap perundangan-perundangan, terhadap syariat-syariat yang telah ditentukan atas manusia untuk menjalankan perintah-perintah dan arahan daripada Allah. Maksudnya hari ini ada taklifan, ada amanah, ada tanggungjawab. Allah mewajibkan kita semayang. Jadi kita hari ini kena redha semayang tu adalah satu ketetapan bagi kita. Kita kena redha semayang tu salah satu cabaran ibadat bagi kita. Jangan kita rasa Allah, pasal apalah Allah buat 5 waktu. Kalau boleh subuh 2 rakaat cukuplah. Jadi jangan kita rasa berat dengan ibadah tu, jangan kita rasa terbeban. Agak-agak kalau betul-betul Allah buat 2 rakaat saja, ramai tak sembahyang, ketinggal juga. Ditinggal tetap kalau ya. Kalau kita kata tak ada 4 rakaat lagi, subuh 2 rakaat je hak wajib. Agak-agak penuh tak masjid? Tak penuh juga. Ada orang tinggal tak walaupun 2 rakaat? Ada orang tinggal juga. Betul. Walaupun dia rasa tidak ada jaminan ya. Tak ada 4 tu. Tu cakap-cakap omong-omong kosong. Hakikat yang berlaku sebaliknya. Begitu juga bila Allah mentaklifkan dan mewajibkan puasa sebulan straight berterusan bulan Ramadan. Jangan seperti sekarang ini ya, menganggap puasa ya. amanah dan taklifan ini berat dan jadi beban atas kita. Allah kalau boleh dah 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Safar, 10 hari bulan Rabiul Awal. Okey, sikit ni sebulan sekaligus. Beratlah. Saya pula jenis kerja hak berat-berat. Jangan jadikan ini alasan dalam kehidupan kita. Bila kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, kita kena redha atas taklifan-taklifan dalam bentuk ibadah ni dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan syariat yang lain. Kalau Allah harus menerima kata ya. arak kena sebatlah. Kalau Allah kata hukuman mencuri yang selayaknya dihukum potong tangan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan dalam kaedah dan kesesuaian agama, potonglah. Jangan pula kita cuba mencari-cari alasan untuk menidakkan kejamnya hukuman ini, zalimnya hukuman ini, datang daripada mana, rimba, barbarian dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang tak sepatutnya keluar daripada mulut orang Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan yang kedua, kita kena redha apakah ketentuan qada dan qadar yang telah dinasibkan atas diri kita. Hari ini dah ada qadar yang Allah letak atas diri kita. Hari ini Allah jadikan kita kulit sawo matang. Kita pun Allah kalau putih pun bagus sikit dah. Padahal Allah qadarkan kita kulit lagu ni dah. Jadi kita macam-macam rasa tak special, rasa tak best. Pasal apa kawan aku tu kulit putih licin, gebu, aku ni kulit lagu ni. Lepas tu kalau hak gelap lagi pada saya, Allah gelapnya aku. Kalau boleh nak putih, nak cerah. Lepas tu hak miskin, hak tu kaya, dia tak puas hati pasal apa Allah bagi aku miskin sedangkan aku juga hamba dia. Kawan tu kerja bukan banyak pun tiba-tiba duit banyak, harta banyak, tanah banyak. Betul. Lepas tu bila dia gemuk sikit, pasal apa aku ni gemuk, orang lain kurus. Kalau dia tak handsome sikit, pasal apa kawan tu handsome, kawan ni cantik, kawan ni jelita, aku tak handsome. Kalau orang tu rambut panjang, dia tak ada rambut, dia kepala botak, dia komen bab tu pula. Lebih ke iri ya, sifat iri ya yang tampak ya. Orang lain tinggi, dia komen dia rendah, dia nak tinggi. Sebab nak capai semua kepuasan dalam hati manusia tak akan mampu, dan itu amat mustahil kita nak capai kesemuanya. Sebab apa yang Allah letak atas diri kita tu cuma ujian. Dan dia tu tidak punya harga apa-apa pun di sisi Allah kecuali yang mendatangi Allah di akhirat kelak
Man atallahu biqalbin Mana tahu. salim. Sini hitam ke kita, hati baik, hati bersih, beriman pada Allah, lawan dengan kulit putih yang langsung tak kenal Allah, tak beriman kepada Allah, hak hitam ni lebih baik. Gemuknya kita di sini baik, nak lawan hak kurus, hak taf, hak tubuh sado tu yang langsung tak kenal Allah, hak gemuk, hak boroi inilah lebih baik. Betul, betul. Jadi itu semua hanyalah ujian-ujian di atas dunia dan dia tidak kekal. Kalaulah antara kelemahan-kelemahan yang kita rasa ni serba tak kena, serba lemah ni jadi penghalang kita nak masuk syurga, tu cerita lain. Kalaulah diberitakan oleh Rasulullah, barang siapa yang muka huduh dan muka hitam tak boleh masuk syurga, saya orang pertama buat pembedahan plastik. Sebab apa ustaz buat pembedahan plastik? Dah orang huduh dan orang hitam tak boleh masuk syurga, Udah pasti enggak masuk surga ya. Saya orang pertama akan jogging pagi-pagi sebelum subuh. Sebab apa? Hadis Nabi cerita barang siapa yang gemuk dan boroi tak boleh masuk syurga. Jadi saya nak kurus, nak bagi boleh masuk syurga. Kalau Banyak ikut program diet. Orang kaya saja boleh masuk syurga, miskin tak boleh masuk syurga. Kerja tak berhenti 24 jam, nak bagi meletakkan senarai nama di dalam golongan kaya. Kalau miskin tak boleh masuk syurga. Bukan itu penyebab dia. Itu adalah ujian-ujian. Yang Allah nak pada kita ialah keimanan pada dia. Dan kita redha dengan dua benda tadi, ketetapan, amanah dan tanggungjawab. Dan yang kedua ialah qadar yang ditentukan atas diri kita. Allah. Cerita ni saya nak sebut sikit. Setengah orang-orang di luar dia marah bila kita cerita benda-benda macam ni. Dia kadang-kadang tak faham apa yang disebut sebagai analogi. Dia kadang-kadang tak faham cerita macam ni kita anggap sebagai pengukuhan dan penguat kepada kisah yang kita nak sebut. Saya sebut benda ni bolehlah dianggap bedtime story masa kita kecil-kecil. Tahu bedtime story? Orang tua kita cerita nak menidurkan kita dah. Kadang-kadang kita ni payah nak tidur, pukul 11, pukul 12, duk ulik tak tidur. Dia pun ceritalah. Biasa cerita sang kancil kan orang tua. Pak Pandir, Wak Dojer, tu dipanggil bedtime story zaman kita dulu. Cerita-cerita dulu ya. Saya ingat, saya boleh cerita ni sebab tok saya cerita. Waktu tu umur saya 6 tahun. 6 tahun tapi saya boleh faham cerita ni dan boleh cerita kat orang lain. Ni nak bercerita berkaitan dengan qadar dan ketentuan hidup. Fahamlah bila sebut bedtime story dah. Kalau bedtime story ni sang kancil pun boleh bercakap. Bedtime story tu apa? Binatang tu boleh cakap, binatang ni pun boleh bercakap. Jadi kita ambil moral dia untuk menguatkan apa yang kita nak sebut. Dulu ada di satu kampung. Kampung ni terpencil di sebuah kebun, tinggallah sepasang suami isteri. Dah tua dah, mereka tak dikurniakan anak. Jadi mereka buatlah kebun-kebun tanaman, tanam tu, tanam ni, tanam tu, tanam ni, dan kehidupan mereka jauh dan terpencil daripada orang lain. Antara sifat yang ada pada mereka, mereka akan keluar pada hujung setiap bulan. Contoh kita kata 30 atau 31, mereka akan keluar pi bandar, mereka akan beli barang banyak-banyak untuk tempoh 1 bulan. Belanja bulanan ya. Tesco belilah banyak-banyak. Hak nak beli ni untuk sebulan. Bila pula nak keluar ke bandar? Hujung bulan depan. Jadi bila dah sampai ke rumah, si suami tadi buat keluarlah barang-barang daripada belakang ataupun kita sebut bonet kereta. Rupa-rupanya hak tinggal sekali dengan mereka dalam rumah tu, biasa kita tengok cerita Tom and Jerry kan. Ini pun ala-ala Tom and Jerry. Ada tikus dengan anak beranak dia duduk dalam lubang dalam rumah tu dekat bahagian dapur. Jadi bila tuan rumah ni duk letak barang-barang atas meja, bapa tikus ni berkira-kira sebut depan isteri dan anak-anak dia, setiap kali hujung bulan mesti makan besar lah kita. Sebab barang tengah banyak kan. Maksudnya duk tengok keluar nugget, oh sedapnya nugget. Keluarnya ayam goreng, duk keluar ayam goreng, roti canai, macam-macam lah awal-awal ni. Jadi satu yang mengerunkan mereka, hak keluar sekali daripada plastik ialah perangkap tikus. Kali ni tuan rumah tahu dah rumah dia ni tikus banyak, dia siap-siap beli perangkap tikus hak besi hak jetak tu. Jadi hak ni pun dia jadi jam. Tadi macam-macam dah duk fikir dah, tom yam lah, kari lah apalah, tiba-tiba Allah, hak ni bahaya ni. Jadi dia pun himpun anak beranak dia.
Dia sebut kepada isteri, dia sebut kepada anak-anak tikus, boleh keluar cari makan, tapi kali ni kita kena lebih berhati-hati. Mungkin perangkap-perangkap ni tuan rumah akan pasang di setiap tempat yang kita ni tak perasan pun di situ ada perangkap. Bimbang-bimbang takut terkena. Siap strategi. Jadi dalam keadaan bimbang tu, bukan kata anak, bukan kata bini, dia sendiri pun tak berani nak keluar. Takut dia letak tu tempat yang tersembunyi yang kita tu akan terkena. Jadi duk main fikir lapak tak lapak, dia pun keluar daripada rumah. Bila dia keluar daripada rumah, dia menuju ke satu semak di belakang rumah tu. Tiba-tiba dalam semak tu ada ular. Ular ni pula ular yang memang duk lapak dah. Ular besar yang lapar bila tengok tikus aku mana? Pengen langsung habisin dia. Jadi ular tu tanya, mula-mula dia nak terekam, tapi dia tengok tikus ni muka sedih, dia tak jadi. Maksudnya ular tu ada peri juga. Dah kawan tu duk sedih dah. Dia pun tanya, tikus, yang kamu duk sedih ni pasal apa? Pasal apa masuk dalam semak ni, kan kamu tahu bahaya, terutama ancaman-ancaman kaum kami ular ni yang suka makan jenis kamu ni. Sebenarnya aku nak kongsi cerita dengan kamu. Sebelum ni aku duk makan bebas dalam rumah tuan tu. Tapi selepas hari ni dia beli perangkap tu, aku kena cari makanan di luar rumah pula. Jadi aku duk cari-cari kot luar tu, tak ada yang aku boleh bagi kat bini dan anak-anak tikus aku. Jadi aku masuk nak cari dalam semak ni pula, tiba-tiba jumpa kamu. Kamu pula nak makan aku tapi tak jadi. Kalau gitu sedih cerita kamu, balik Ular tu suruh balik, tapi jangan jumpa kali kedua, sebab aku pun duk lapak ni. Kalau hang mari kali kedua lagi, memang aku ngap sungguh lah. Jadi dia pun sedih, tapi puas hati lah. Dia duk cerita dah masalah dia. Dia pun pi lalu kok ternakan tuan rumah. Tuan rumah dia bela ayam, dia bela kambing, dia bela lembu. Jadi dia pun jumpa geng-geng ayam dalam rebang. Macam mana ni ayam, aku ni payah nak cari makan. Ayam kata apa? Apa yang kamu sebut tu langsung tak ada kena mengena dengan hidup aku. Hak jadi nak payah cari makan kamu. Aku hari-hari tuan rumah duk tabuk makanan. Hari-hari tuan kita duk bagi makanan, tak ada masalah bagi aku. Yang kamu nak cerita lapar ke, susah ke, payah kamu. Jadi kami tak mau campur. Seolah-olah orang tak mau ambil tahu. Pi pula kandang kambing. Kambing pun sama lah. Tuan rumah duk bagi dedak hari-hari, duk bagi makan hari-hari, kami tak mau campur. Pi pula jumpa lembu, lagilah lembu pun tak. Kami dilepaskan oleh tuan di padang-padang. Rumput ni ada di setiap mana-mana tempat. Kami tak perlu risau pun bak makan. Kalau kamu risau, kamu fikirlah diri kamu sendiri. Baik. Bila tiba waktu malam, maka bermulalah segala-galanya. Sedang tuan rumah satu kelamin ni duk tidur, tiba-tiba agak ke tengah malam tu bunyi jentapan perangkap tikus tu kena. Jadi bila bunyi, tuan rumah bangun. Lelaki ni biasa malas bangun kan. Sama nak buat susu anak pun perempuan akan bangun. Ni pun bini dia bangun. Bila bini dia pi, dia buka pintu pula, lampu tandas. Bila dia buka lampu tandas, di situ suami dia dah pasang dah depan pintu tandas. Yang terkena tu bukan tikus, tapi ular. Ular dalam semak tadi. Rupa-rupanya ular tu bila dia lapak, campur dia panas, dia nak cari sumber air. Ular tu dahaga. Jadi bila dia masuk ke dalam tandas tu dan dia nak keluar dekat pintu tu, kena ekor dia. Bila kena hujung ekor dia, hak bahagian badan dengan kepala tu okey lagi. Hak tu lah pi patuk betih bini tuan rumah. Jadi bila kena patuk, bini dia tu rebah, bini dia jatuh. Lalu tuan rumah dengar gedegum tu, keluar, tengok bini dia dah kena patuk. Dia ambil kayu, dia pukul-pukul ular tu sampai mati. Matilah ular tu. Jadi dia pun start kereta cepat-cepat, tukar baju cepat-cepat, usung bini dia, letak dalam kereta, pi ke hospital. Bila pi ke hospital, maka hospital kata serius ni, sebab ular tu jenis ular apa kita panggil king cobra lah. Ya. Jadi bila dirawat masih tak sedarkan diri, darah pun jadi tak stabil, denyutan nadi pun jadi tak stabil, dia pun risaulah keselamatan dan keadaan isteri dia. Jadi marilah melawat kaum kerabat. Mula-mula mari ni hak jenis sepupu, mak saudara, pak saudara, belah dia sendiri, belah si suami. Jadi mari. Bila mari tu,
Dia kata Pak Cik Din hak kampung kita dulu pun kena lebih kurang macam ni lah. Jadi dia bagi apa? Kalau boleh bagi sup ayam lah, bahagian kepok tu, chicken wing tu, hak bahagian kepok kena buat sup ayam. Bila nak buat sup ayam, baliklah dia cari ayam dalam reban dia. Lepas tu kena sembelih ayam lah, takkan nak bagi hak hidup-hidup. Jadi sembelihlah ayam tadi. Bila sembelih-sembelih, buat sup, pi bagi kat isteri, duduk 2-3 jam, tak jalan juga, denyutan nadi dengan jantung masih tak sekata, tak stabil, tak boleh ni. Lepas tu bila kawan ni balik, mari pula pak saudara mak saudara hak belah bini. Ada cerita juga, dulu orang kampung kita pun kena patuk lagu ni juga, tapi cara dia kena buat sup hati kambing. Jadi balik ke rumah, sembelih kambing. Bila sembelih kambing, ambil hati kambing, buat sup, pi bagi, tak jalan juga. Last sekali duduk 2-3 hari, takdir Allah umur tak panjang, isteri dia meninggal. Bila isteri dia meninggal, maka ditanam, diuruskan jenazah dan mayat dia. Malam tu nak buat tahlil. Jadi nak buat tahlil, nak panggil orang, kena sembelih lembu. Maka sembelih lembu, buat kari, buat gulai, jamu orang. Kita tengok di sini, orang yang takutkan kematian, takutkan kebinasaan pada diri dan keluarga, siapa? Tikus. Tapi dalam kes ni, hak selamat dan hak terus hidup siapa? Tikus. Hak terus hidup. Tikus terus hidup. Padahal dia hak paling takut, tak ada makanan kan mati, kena makan kat ulat kan mati, terpijak dengan kambing ke, terpijak dengan lembu kat kandang mungkin mati. Dia duk risau pasal diri dia. Tapi takdir menentukan segala-galanya. Ulat nak makan dia siang tadi, ulat tu paling awal mampus. Kalau itu ketentuan dia. Betul. Ayam hak kata tak ada kena mengena dengan kami. Kami hari-hari diberi makan oleh Tuhan. Hari-hari, bukan time hang nak mati lagi. Tapi time hang nak mati, tu je. Nak buat sup ayam, hang kena sembelih. Akhir sekali semua benda tu, semua hak tak mau layan dia, semua dah dijenazahkan dah dalam kes ni. Kes ni sebenarnya kita nak cari punca qadar yang ditentukan. Tak mestinya apa yang kita risau dan bimbang tu berlaku atas kita, tapi ketentuan tu. Dan begitu juga jangan letakkan keselesaan ni pada konteks-konteks binatang tadi. Kita jangan letakkan keselesaan ayam tu atas kita. Jangan letakkan keselesaan kambing atas kita. Jangan letakkan keselesaan lembu atas kita. Bila-bila masa saja, bila umur dah sampai, waktu dah sampai, kita akan dipanggil. Betul. Boleh faham tak? Dah saya hak masa tu umur 6 tahun pun boleh faham. Takkan hak lah ni 60 tahun tak boleh faham. Allah boleh Boleh. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah ataupun tazkirah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad, yang mana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kita harus menerima ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita harus menerima ketetapan terhadap aturan-aturan yang Allah bagikan kepada kita, baik itu aturan kebaikan ataupun aturan yang sifatnya kemaksiatan ya, larangan-larangan lah istilahnya. Kita harus tidak terhadap ketentuan sholat, puasa, haji dan zakat dan sebagainya, kita harus tidak. Dan juga kita harus tidak terhadap larangan untuk melakukan hal kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, zina, terus banyak hal negatif lainnya yang sudah Allah tetapkan bahwa kita itu tidak boleh melakukan itu. Dan kita harus tahu bahwa kita harus ridha terhadap aturan-aturan ataupun perintah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus ridha terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita itu lahir dalam mempunyai kulit yang hitam, terus mempunyai badan yang kurus, anggaplah seperti saya kan agak kurus ya, ataupun mempunyai badan yang agak gemuk dan lain sebagainya, itu kita harus ridha, kita harus menerima bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ustadz tadi menceritakan tentang tikus dengan keluarganya, terus ular, ayam, kambing,
terus sapi dan lain sebagainya. Juga Ustadz menceritakan tadi panjang lebar, dan itu sangat bermanfaat sekali terhadap pikiran kita, terhadap hati kita, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini merupakan hal ketetapan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Masya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang yang setiap harinya semakin bertambah kecintaan kita, semakin bertambah iman kita, semakin bertambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri dan sampai jumpa di program ngaji bareng berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.